اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang kami lupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, wahai Tuhan sekalian alam. Amin, amin ya rabbal alamin. Aywa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar? Baik, anda bersama dengan saya Da'i Fahmi sebagai moderator anda untuk program kita pada pagi ini seperti biasa, iaitu tak lain dan tak bukan rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi ini saya mengambil kesempatan kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menadah tangan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini masih lagi kita dikurniakan nikmat kita bernafas, nikmat kita hidup di atas dunia ini, nikmat kesihatan yang ada pada kita untuk sama-sama kita menimba ilmu pengetahuan dan ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz kita yang akan saya perkenalkan sebentar sahaja lagi. Dan topik yang akan kita bincangkan pada pagi ini iaitu topik yang sangat menarik berkenaan dengan topik tafsir dan tarannum daripada surah Fatir ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11 yang akan dibincangkan dan dibacakan serta akan diterangkan oleh Al-Fadhil Ustaz kita, tak lain dan tak bukan Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik-baik Da'i Fahmi. Alhamdulillah, sihat Ustaz. Da'i, apa khabar? Biasa Ustaz, makin berisi nampaknya. Nampak smart. Alhamdulillah. Ustaz pun apa kurangnya? Alhamdulillah. Lagi smart daripada saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua smart-smart belaka, insya-Allah. Amin, amin, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan tafsir dan tarannum dengan topik surah Fatir ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11, dan anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tak nak membuang masa lagi. Saya harap tuan-tuan dah bersedia dengan mushaf Al-Quran masing-masing. Kalau ada mushaf Al-Quran tafsir pimpinan Ar-Rahman bersama-sama dengan kami ini, maka boleh keluarkan dan sama-sama kita membaca ayat surah Fatir, maafkan saya, surah Fatir ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk mukadimah bagi topik kita pada pagi ini. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah, kebiasaannya bila mana kita dalam slot tafsir dan juga tarannum ini, kita akan mukaddimahkan tak lain tak bukan dengan pembacaan terlebih dahulu. Benar, Ustaz. Sebab tidak ada artinya kita pergi lebih jauh untuk memahami Al-Quran kalau kita tidak menunaikan tuntutan yang pertama yang telah Allah sampaikan kepada kita dalam turunnya wahyu yang pertama, Iqra, bacalah. So baca di situ bermula dengan bacaan yang pertama, kita bacakan ayat-ayat tersebut daripada ayat yang ke-7 sehinggalah kepada ayat yang ke-11. Barulah kita akan pergi kepada pembacaan yang kedua, iaitulah pergi untuk membaca apa
apa yang berada dalam kefahaman ayat-ayat tersebut. Masya Allah. Disuruh tuan-tuan juga puan-puan dirahmati Allah, sama-sama renungkan mushaf masing-masing, tengok ayat-ayat yang bakal kita bacakan. Mudah-mudahan inilah mukaddimah yang terbaik bagi hidup kita hari ini. Sesuatu yang akan membuka jiwa kita dengan bacaan Al-Quran, itulah yang terbaik bagi hidup sendirian kita ni, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم. Silakan Da'i Fahmi. Saya bacakan ya? Fadal. Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, ayat yang ke-7, orang-orang yang kafir, bagi mereka azab yang berat, dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Ayat yang ke-8, maka fikirkanlah, adakah orang yang diperelokkan kepadanya amal buruknya, yakni oleh syaitan,
lalu ia memandangnya dan mempercayainya baik, yakni bolehkah disifatkan sebagai orang yang menjalankan peraturan yang ditetapkan Allah untuk memberi hidayah kepadanya, atau sebaliknya? Kerana sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya, dan ia juga memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Oleh itu, janganlah engkau membinasakan dirimu, yakni wahai Muhammad, kerana menanggung duka cita terhadap kesesatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka kerjakan. Ayat yang ke-9. Dan Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Kemudian kami halakan awan itu ke negeri yang mati, yakni yang kering kontang. Lalu kami hidupkan bumi sesudah matinya dengan hujan dari awan itu. Sedemikian itu pula kebangkitan manusia, yakni hidup semula sesudah mati. Ayat yang ke-10. Sesiapa yang mahukan kemuliaan, yakni maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah. Kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik, yakni yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan. Dan amal yang soleh pula diangkatnya naik, yakni sebagai amal yang makbul, yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya. Dan sebaliknya, orang-orang yang merancangkan kejahatan, yakni untuk mendapat kemuliaan, adalah bagi mereka azab seksa yang berat. Dan rancangan jahat mereka, yakni kalau berkesan pun akan rosak binasa. Ayat yang ke-11 dan ayat yang terakhir. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitis air benih. Kemudian ia menjadikan kamu berpasang-pasangan, yakni lelaki dan perempuan. Dan tiada mengandung seorang perempuan, yakni juga seekor betina. Dan tidak pula satu-satunya melahirkan, yakni anak yang dikandungnya, melainkan dengan keadaan yang diketahui Allah. Dan tidak diberikan seseorang berumur panjang, juga tidak dijadikan seseorang pendek umurnya, melainkan ada kadarnya di dalam kitab ilahi. Sesungguhnya yang demikian itu mudah sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit bacaan dan juga tafsir daripada surah Fatir bagi ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11. Dan selepas ini kita akan ada penerangan sedikit mukadimah daripada Al-Fadhil Ustaz kita. Namun kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik kita pada pagi ini berkenaan dengan tafsir dan taranum surah Fatir ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita berehat tadi kita telah pun membacakan ayat suci Al-Quran daripada surah Fatir dan juga terjemahannya, dan tanpa membuang masa lagi saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk memberikan sedikit sinopsis tadabbur berkenaan dengan ayat yang ke-7 ni Ustaz. Silakan Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah, terima kasih pada semua yang masih lagi kekal bersama walaupun sempat mengambil mungkin sarapan awal pagi ni kan. Benar, dan juga tak lupa juga tadi kita diselang-selikan dengan istighfar dan juga zikir yang telah dibacakan oleh Da'i Fahmi sebentar tadi.
Tapi apapun kita tetap nak juga pergi kepada perbincangan kita pada ayat yang kita nak bicarakan pada pagi ini, iaitu ayat yang ke-7 sampai ke-11. Kita bermula dengan ayat yang ke-7 yang pertama ini, di mana kita lihat ayat ke-7 ini adalah merupakan kesinambungan daripada ayat yang ke-6 yang terdahulu yang telah kita lihat dalam perbincangan yang lalu, bagaimana Allah telah menegaskan kepada kita untuk menjadikan syaitan itu sebagai musuh yang nyata, sebab siapa-siapa yang mengikuti akan syaitan menjadi teman rapat kepada mereka, mereka bukan takat berteman di dunia, mereka juga akan berteman sampai ke neraka sa'ir wal a'yadu billah. Maka sesiapa yang menuruti jejak langkah syaitan inilah mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Tidak ada sesiapa yang memilih lain daripada Allah, melainkan mereka itu adalah golongan yang kufur. Awak kena pilih nak ikut jalan Allah ke nak ikut jalan syaitan. Kalau awak ikut jalan syaitan, maka awak adalah golongan yang kufur, dan bagi orang yang kufur, ayat yang ke-7 ini menjanjikan azab yang sangat-sangat perit. Alladzina kafaru lahum azabun syadid. Sebaliknya bagi orang yang berjaya menjarakkan diri mereka daripada mengikuti jalan syaitan yang sememangnya diketahui musuh bagi umat manusia ini, semenjak daripada ayah kita yang pertama Nabi Adam alaihi salam telah pun bermusuhan dengan iblis, syaitan, dan juga sekalian yang bersama-sama dengan mereka, orang-orang yang beriman kekal atas jalan agama, kekal atas jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka itu akan menikmati kehidupan yang jauh berbeza daripada kehidupan orang-orang yang telah pun diberikan dengan azab yang perit tadi, iaitulah mereka akan beroleh keampunan dan ganjaran yang besar. Agak-agak apakah itu keampunan dan juga ganjaran yang besar? Kita pergi lebih dalam selepas daripada ini, insya-Allah. Baik, masya-Allah, sangat mengujakan, menarik untuk kita mengetahui lebih lagi mendalam tentang ayat yang ke-7 ini. Jadi kita nak orang kata membahaskan lebih mendalam lagi berkenaan dengan ayat yang ke-7 ini. Kita ambil soalan daripada para penonton, Ustaz. Silakan. Baik, daripada Facebook soalannya daripada saudari Sal Rasid Cik-Cik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Merujuk ayat yang ke-7, maksudnya dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Adakah amal soleh dalam ayat ini membawa maksud iman yang sempurna, tidak mengamalkan syirik dan kuat akidahnya? Mohon Ustaz perjelaskan. Terima kasih kepada saudari Sal Rasid Cik-Cik atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk penjelasan. Persilakan. Awal-awal lagi kita dah dapat soalan yang sangat-sangat baik. Benar. Dia pasti nak tahu apa yang membawa kepada ganjaran. Keampunan dan juga ganjaran yang besar ini. Pastilah dia nak tanya kepada kita apa yang dimaksudkan dengan amal saleh di sini. Pertanyaan yang sangat baik. Ditanyakan, adakah ianya terhad semata-mata kepada iman kita, jauhi daripada syirik, kekal dalam ketauhidan? Kalau kita lihat bagaimana para ulama ketika mana membicarakan tentang konsep amal saleh, kenapa ia berbeza daripada satu lagi perkara yang dikatakan moral yang baik. Dalam Islam kita ada akhlak, tetapi dalam dunia yang umum disebutkan sebagai moral. Apa beza di antara akhlak dan juga moral? Akhlak ini adalah sesuatu yang adanya panduan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga adanya panduan daripada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia tidak terletak kepada pandangan masyarakat, sama ada ia baik ataupun buruk pada pandangan masyarakat, asalkan ia bertepatan dengan kehendak Allah dan juga Rasul, maka barulah ianya akan diklasifikasikan sebagai amal yang saleh. Daripada mana datangnya yang dikatakan perkara ini, Ustaz? Ianya dipetik daripada firman Allah yang banyak. Antara yang paling popular iaitulah ayat yang terakhir surah Al-Kahfi yang kita biasa baca malam Jumaat tu kan. Allah kata apa dia? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Di sini kata para ulama ada dua syarat untuk menjustifikasikan sama ada itu amal saleh ataupun sebaliknya. Kita katakan tadi, ya, iman itu memang ada peranannya dalam menentukan amal saleh ataupun tidak. Di mana perkaitan iman dalam amal saleh iaitulah pada niat yang ikhlas. Bila sebutkan niat yang ikhlas, kita lakukan sesuatu itu hanya untuk Allah, bukan yang lain daripadanya. Kerana Allah lah kita lakukan sesuatu. Mana mungkin seseorang itu boleh melakukan sesuatu kerana Allah kalau dia tidak punya iman. Iman yang betul,
Iman yang tulus untuk Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan mencerminkan ataupun melahirkan yang namanya ikhlas tadi. Ini syarat yang pertama. Tapi tak cukup syarat tu. Tak cukup, Ustaz. Kena lengkapkan dengan disebutkan sebagai mengikuti panduan syarak itu sendiri. Niat baik sahaja, iman saya betul, saya percaya saya akan dapat balasan baik kalau saya buat benda baik. Tetapi kalau kita tidak mengikuti panduan yang disebutkan datangnya daripada sisi Allah, sisi Nabi, kita hanya melakukan kebaikan pada sangkaan kita baik. Benar. Sebab nanti kita akan jumpa ayat lepas daripada ni. Ada setengah daripada manusia, dia buat sesuatu yang disangkakan baik, tapi rupa-rupanya tak baik. Ia cuma sekadar kita kata pandangan manusia kebanyakan pada masa tersebut, orang kata benda ni baik. Contohlah kita kata satu ketika dahulu, mungkin orang-orang yang gemar untuk menghisap dadah, konon-kononnya untuk memberikan tenaga kepada mereka, bagi mereka boleh buat kerja kerajaan. Orang-orang sebegitu kan kata menghisap dadah ini adalah benda yang baik. Tetapi dari sudut syarak kita tahu mengambil sesuatu yang memabukkan itulah perkara yang bersalahan dengan kehendak syarak ataupun perintah syarak, larangan syarak terhadapnya. Maka pada ketika itu benda tersebut sekalipun kita kata dikatakan oleh seluruh dunia ia baik, tetapi Allah kata ia tak baik, maka ia tak baik. Maka dua syarat untuk memastikan kita benar-benar memperolehi amal saleh yang akan mengurniakan kita keampunan dan juga ganjaran yang besar daripada sisi Allah. Yang pertama, ikhlas yang terbit daripada iman yang betul, dan yang kedua, mesti kena mengikuti panduan syarak. Apa yang Allah kata, apa yang Nabi sebut, itulah yang kita buat. Apa yang bertentangan dengan perintah Allah, apa yang bertentangan dengan perintah Nabi ataupun larangannya, itulah yang kita kena jauhi. Setiap pematuhan terhadap dua rukun ini, insya-Allah amal kita telah amal yang terbaik yang melayakkan kita untuk dapat keampunan dan juga ganjaran yang besar daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, betul Ustaz. Niat tidak menghalalkan cara. Betul. Selagi mana ianya tidak mengikut panduan syarak, tidak mengikut panduan daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada saudara Ismail. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Merujuk kepada ayat yang ke-7, bagaimanakah contoh yang dikatakan orang yang tertipu dengan amal-amalan yang buruk seperti mana diceritakan dalam ayat ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada saudara Ismail. Saya kira ini satu soalan yang sangat menarik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk penjelasan. Kita tahu musuh ketat bagi kita yang namanya syaitan ini sentiasa akan memberikan tipu daya terhadap manusia. Benar. Kita tu ingat peristiwa satu ketika ayah kita Nabi Adam berada dalam syurga dan mengetahui tentang larangan daripada menghampiri sebuah pohon yang kedapatan dalam syurga. Tetapi pada waktu itu kalau kita baca apa yang diceritakan oleh Al-Quran sendiri, pujuk rayu syaitan terhadap Adam alaihi salam bagi menggambarkan larangan itu sebenarnya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sampai kata syaitan kepada Adam AS, Iblis kata pada Adam pada dia kata sebenarnya yang Tuhan larang kamu daripada memakan daripada pohon yang terlarang ini adalah kerana untuk mengelakkan kamu dapat kekal dalam syurga. Maka kalau kamu langgar pun faedahnya kamu akan terima. Maksudnya kamu akan dapat sesuatu faedah untuk diri kamu sekalipun kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Putar balik syaitan ini sangat-sangat dahsyat. Allah cerita licik. Allah ceritakan antaranya dalam surah Al-An'am ayat 43. Allah kata falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun. Allah kata dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal, ketika mana datangnya kesusahan yang ditimpakan oleh Allah ke atas manusia pun, kalaulah manusia itu masih lagi tidak mampu untuk melihat kekuasaan Allah, kebesaran Allah pada setiap apa yang berlaku. Contohnya datang musibah tertentu, dia tak mampu untuk nak tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, merayu ya Allah selamatkan kami. Sebab pada ketika itu syaitan telah pun tunjukkan kepada dia bahawasanya apa yang perlu kamu buat bukan kembali kepada Allah, tetapi pergilah cari makhluk-makhluk yang lain yang boleh membantu kamu menyelesaikan masalah kamu pada masa yang terhampir, dan kemudian kamu tidak perlu pun untuk berpaling pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti cerita ayat yang ke-43 surah Al-An'am ni. Dan banyak lagi tipu daya syaitan yang telah berlaku dalam sepanjang hayat kemanusiaan dalam kisah-kisah yang telah dikisahkan oleh Al-Quran, kisah-kisah yang telah dikisahkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah kita sebutkan
bagaimana manusia itu ada di kalangan mereka yang dihiasi amalan mereka. Apa maksud dihiasi amalan mereka itu dalam pandangan ahli tafsir? Antaranya ialah kita kata hari ini kita nak buat amal soleh yang kita dah terangkan dua syarat tadi. Alhamdulillah, mula-mula niat kita dah elok. Kemudian kita dah pun ikut syarat. Katalah kita sembahyang pagi ni, sembahyang subuh. Sembahyang subuh pula kat masjid, dapat berjemaah, hebat tu masya-Allah. Tapi syaitan macam mana dia boleh hiasi amal tu sampai akhirnya dia membawa kepada kebinasaan. Seperti mana yang telah pun disebutkan dalam suratul Kahfi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, mereka itulah orang yang tersesat dalam melakukan sesuatu usaha yang mereka sangkakan itulah usaha yang baik, sedangkan akhirat nanti apa yang mereka tengok daripada amalan tersebut tak memberikan apa-apa. Faja'alnahu haba'an manthura. Allah jadikan ia debu-debu yang berterbangan. Antaranya kata para ulama, macam mana syaitan menyelewengkan manusia, menunjukkan jalan-jalan yang dihiasi seolah-olah ianya nampak baik. Antaranya iaitulah pada niat yang asal-asalnya baik dimasukkan riak padanya. Allah. Itu antara jalan syaitan menghiasi. Dia hilangkan keikhlasan dalam ibadah. Kita ni dah bangun dah semayang subuh pagi tadi, pergi semayang berjemaah. Lepas tu bila kita dapat peluang macam tu, takbir, bagi salam, dah elok dah tu. Kalau ikutkan mudah-mudahan dengan apa yang kita dah buat tadi dapat pahala besar dah. Betul. Tapi syaitan kata, dia bukan nak kata marah kita, tak. Dia puji kita, awak ni baguslah. Awak ni confirm masuk syurga lah. Terus kita yang tadi dah elok-elok sembahyang tadi, rasa dalam diri kita tu, ya Allah, takbur, riak itulah yang akhirnya kita rasakan kita telah berbuat amal yang baik. Tetapi sebenarnya di sebalik amal yang kita buat tadi ada selitan-selitan sifat-sifat yang kita tahu akan menghilangkan ikhlas itu sama sekali. Habis kita. Allah. Betapa liciknya syaitan dan iblis ni. Kadang-kadang kita dah rasa baik dah, tapi dia boleh twist. Betul. Daripada kita ikhlas jadi tak ikhlas, jadi riak, takbur. Wah, ini aku sembahyang berjemaah kat masjid. Orang tengok aku semua ni datang solat 5 waktu dekat masjid. Confirm aku ahli syurga. Tapi jangan pula tagih masjid lepas ni takbur riak. Tetap kena pergi sembahyang juga. Tapi namun, jaga ikhlas kita. Jaga keikhlasan dalam hati kita. Baik Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada pagi ini berkenaan dengan tafsir dan taranum surah Fatir ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebentar tadi sebelum kita berehat kita telah pun meraihkan soalan daripada para penonton kita, dan kita nak meraihkan lagi soalan daripada para penonton kita, namun kita nak ke ayat yang seterusnya Ustaz, ayat yang ke-8. Jadi Ustaz boleh berikan sedikit sinopsis ataupun tadabbur berkenaan dengan ayat yang ke-8 Ustaz, silakan. Tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati Allah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak daripada kita untuk berbuat amal saleh yang konsisten sampai ke penghujungnya supaya kita beroleh keampunan daripadanya dan kemudian mendapat ganjaran yang besar yang kita tahu ianya tidak lain tidak bukan adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam kita nak sampai ke matlamat tersebut, kita tahu perjalanan hidup ni agak panjang. Betul. Maka kita kena juga ada siap siaga ataupun berhati-hati dengan halangan-halangan, cobaan-cobaan, gangguan-gangguan yang mungkin timbul sepanjang kita nak hidup untuk nak mencapai matlamat syurga Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Sebab syaitan tak pernah tidur, syaitan tak pernah terleka daripada nak mengacau ganggu anak Adam ini. Benar. Maka salah satu daripada bentuk yang mereka akan cuba untuk nak membinasakan kita, iaitulah apa yang telah Allah nyatakan dalam ayat yang ke-8 ini. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Adakah sama orang yang telah pun diperbuat bagi diri mereka itu, dihias akan amal-amal mereka itu asal-asalnya buruk, tetapi dihias oleh syaitan-syaitan, apa yang mereka perbuat itu sehingga mereka dapat merasakan seolah-olah keburukan yang mereka buat itu adalah satu kebaikan. Allahuakbar. Ini satu benda yang bahaya. Kita bimbang tuan-tuan bahawasanya benda ini akan terjadi kepada diri kita. Lantaran itulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan ingatan kepada kita, kita mesti kena betul-betul bersiap siaga daripada keadaan ini, di mana penjelasan yang telah pun diberikan oleh para ulama bagaimanakah benda ini wujud. Dua keadaan.
Satunya iaitulah dengan memasukkan unsur-unsur riak dalam amal baik yang kita dah buat. Elok-elok dah buat yang namanya amal baik tersebut. Tiba-tiba di hujung amal tersebut, kita ditwist macam yang kita bincangkan tadi. Yang keduanya, kata para ulama, bagaimana yang dihiasi amal buruk itu menjadi baik, iaitulah pada perlakuan syirik manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu ketika dahulu orang mungkin melihat syirik itu satu benda yang seperti mana sembahan berhala dan juga yang lain-lain daripadanya. Dan hari ini kalau orang sebut menyembahkan berhala itu bagi umat Islam sesuatu yang agak jauh kita daripadanya. Tetapi bagi kita, bagi masyarakat kita lah, khususnya yang berada di tanah Melayu ini, tuan-tuan, kadang-kadang kita terbuat benda yang akan menghapuskan seluruh amal kita sebelum daripada itu yang namanya syirik. Contohnya antaranya kita mendatangi tukang-tukang tilik. Pergi kepada perbomohan yang dilarang oleh syarak. Pawang-pawang. Pergi kepada benda-benda khurafat dan juga tahyul yang akan menghilangkan sama sekali yang namanya akidah yang benar kita kepada Allah. Bila mana nak minta sesuatu, jangan minta kepada yang lain melainkan hanya senya kepada Allah. Bila mana nak beribadah, kita mesti beribadah kepada Allah. Kenapa tak nak minta tolong, kita minta tolong kepada yang lain daripada Allah. Semua benda ini adalah perkara yang kita kata, saya bukan kata jadi orang yang bukan Islam, saya bukan keluar daripada agama, saya masih lagi beragama, cuma saya juga ada juga percaya sikit dengan ramalan Tok Bomoh itu dan juga Tok Bomoh ini. Ini perkara yang dihiasi oleh syaitan. Kadang-kadang orang yang kuat sembahyang, orang yang kuat berpuasa, orang yang kuat bersedekah pun disebabkan dia tak faham tentang konsep kesyirikan ini, menyebabkan dengan mudah syaitan twist. Doktor dah confirm dah, puan, encik ni dah confirm kena yang namanya cancer stage 4. Tak percaya juga dia. Dia pergilah jumpa dengan bomoh mana-mana. Encik ni sebenarnya bukan kena kanser. Encik ni kena buatan orang. Saka sikit. Ya Allah. Benda ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan percaya, tambah pula mengikuti kehendak si bomoh itu untuk konon-kononnya dipersembahkan apa-apa persembahan demi kesumbuhan. Ini perkara yang akan merosakkan akidah kita, yang akhirnya asal-asal kita dah hidup dengan amal-amal yang saleh. Kita dah salat, kita dah puasa, kita dah zakat dan sebagainya. Tetapi bagaimana syaitan hiasi amal-amal yang buruk dalam keadaan kita tak sedar. Saya tak sembah berhala, tetapi perbuatan-perbuatan yang lain-lain itu bagaimana? Kita kena berjaga-jaga. Inilah dua perkara yang dipertegaskan oleh para ulama. Bagaimana permainan syaitan pada perkara ini sangat-sangat licik, sangat-sangat halus, dan kita perlukan sesuatu yang namanya petunjuk daripada Allah tiba kepada kita untuk menyuluh apa yang kita perbuat setiap masa itu, adakah ia berpandukan kepada nas Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, ataupun ia cuma dilakukan kerana ikut-ikutan semata-mata. Wallahu ta'ala. Masya Allah, mantap penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, apabila Ustaz menjawab soalan daripada Ismail ni, maafkan saya, apabila Ustaz menerangkan tentang ayat yang ke-8 ini, saya teringat satu kisah berkenaan dengan seorang pemuda yang mana, tak silap saya, dalam 5 ke 10 tahun berita yang lepas-lepas berkenaan dengan seorang pemuda ni, dia mencuri duit daripada bank-bank. Sebabnya dia kata sebabkan bank-bank ini mempunyai sistem riba. Jadi dia ambil itu sebagai satu alasan untuk dia mencuri, kemudian dia sedekahkan duit yang dicurinya itu kepada orang-orang fakir miskin dan juga penduduk-penduduk yang susah. Bagaimana Ustaz boleh jelaskan? Inilah yang kita katakan tadi, bila mana dia tak memahami tentang konsep amal salih yang dua tadi. Tadi Da'i Fahmi dah sebut dah, ada yang namanya matlamat yang tidak tidak menghalalkan cara. Matlamat tidak menghalalkan cara. Niat dia tu kalau baik macam mana pun, kalau tidak mengikut syarat yang telah pun ditentukan oleh Allah dan juga Rasulnya, maka perbuatlah apa sekalipun, ia tetap tidak akan diterima sebagai amal yang saleh. Dan begitu jugalah amal saleh yang dibuat sehebat macam mana sekalipun. Orang kata kalau sampai pergi haji 100 kali pun, tetapi kalau 100 kali haji yang dia pergi kepadanya itu diselitkan pada dirinya itu riak, ujub, sum'ah, syirik dan sebagainya, kesemua benda ini tidak tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So di sini benda yang penting, saya tegaskan sekali lagi, dua rukun berkenaan tentang amal saleh untuk ianya diiktiraf sebagai amal saleh. Niat yang betul, yang keduanya mesti mengikuti panduan syarak yang telah pun ditentukan oleh Allah dan juga Rasul padanya, baru dia akan selamat daripada tipu daya syaitan ni biidznillah taala. Masya Allah, sangat jelas dan mantap penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak meraikan soalan daripada Facebook. Soalan seterusnya daripada saudari Nur Asikin.
merujuk ayat yang ke-8 surah Fatir. Soalan saya, adakah sama antara orang yang buat amalan buruk tapi dia nampak baik amalannya itu berbandingkan dengan seorang yang memang Allah berikan fahaman agama sampai dia nampak mana benar dan mana salah? Adakah sama? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada saudari Nur Asikin atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Ustaz. Soalan ni sebenarnya telah pun Allah Subhanahu Wa Taala berikan jawapannya dalam Al-Quran. Masya-Allah. Kalau kita buka surah Az-Zumar ayat yang ke-22, Allah menyatakan dalam firman-Nya, Allah kata afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Allah kata, sama tak orang yang Allah berikan kecerahan kepada dadanya? Untuk apa dia? Untuk dia mengetahui tentang tuntutan agama Islam, untuk diperbuat seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasulnya, berbanding dengan orang-orang yang Allah telah keraskan hati mereka daripada mengingati Allah. Dia cuma lakukan sesuatu perkara tersebut untuk apa yang dirasakan baik, tetapi bukan untuk dia ingat Allah. Contohnya lah orang sedekah. Apa tujuan sedekah? Saya nak orang pandang saya sebagai seorang yang pemurah, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta pada sembahyang, hatta pada puasa, hatta pada zakat pun ianya dilakukan untuk apa yang lain daripada Allah. Sedangkan Islam tak kala mana menuntut daripada kita untuk beramal. Islam untuk kita yang paling awal sekali mestilah dengan niat yang ikhlas, kemudian mesti mengikuti panduan daripada Islam itu sendiri. Setiap daripada orang yang melakukan sesuatu mengikut kepada panduan Islam, apa yang diperbuat itu akan melapangkan dada dia. Alhamdulillah, aku dapat buat seperti mana yang Allah suka, apa yang Nabi suka. Tidakkah kita akan gembira dengan perkara tersebut? Sebab kita tahu balasan itu akan dibalas di kemudian hari dengan balasan syurga dan juga keampunan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang-orang yang dikeraskan hati mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri, antaranya tak ikhlas, antaranya tidak mengikuti panduan syarak, dia buat ikut suka dia. Ini bahaya. Buat ikut suka tak boleh. Buat ikut suka ni orang kata bahasa lainnya ikut nafsu. Dalam kita punya peribahasa kita pun disebutkan apa dia? Ikut rasa binasa, ikut hati mati. Ini perkara yang telah pun disebutkan dalam kebiasaan masyarakat kita lagi. Apatah lagi Islam bila sebutkan ikut hawa nafsu, tidak ada yang mengikut hawa nafsu itu melainkan ia pasti akan membawa kepada kebinasaan. Kerana hawa nafsu itu sendiri, kenapa dinamakan hawa nafsu? Sebabnya li'annaha tahwi sahibaha ilan nar. Kerana hawa nafsu ini akan melontar tuan punya diri tersebut ke dalam neraka kalau dia ikut dia. Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Ustaz, berdasarkan Ustaz punya jawapan ni tadi, mungkin akan ada yang beranggapan macam tu, Ustaz, saya nak bersedekah, saya rasa saya better saya tak payah bersedekah. Macam mana Ustaz? Dia nak buat ibadah, dia jadi pandangan pada diri dia, kalau aku bersedekah ataupun aku buat amal ibadah, daripada aku riak, baik aku tak payah buat. Ini yang kita kata kita perlukan sentiasa petunjuk daripada Allah. Petunjuk daripada Allah ialah Allah suruh kita bersedekah dan Allah suruh kita ikhlas. Allah suruh kita salat dan Allah suruh kita ikhlas. Ayat yang kita selalu baca kan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Buat dulu, ikhlas itu sertakan bersama. Itu sebab susunan ayat tu Tuhan pertegaskan amal dulu, kemudian kamu datangkan ikhlas. Dua-dua benda mesti datang bersekali. Siapa-siapa yang Allah berikan petunjuk sebegini, insya-Allah dia akan kekal daripada awal amal yang dia buat sampailah kepada kesudahan hidup dia nanti. Allah kekalkan amal yang ikhlas, Allah kekalkan amal yang menuruti syarak, kerana inilah pilihan Allah seperti mana yang telah Allah nyatakan dalam ayat yang lain, suratul An'am ayat 125, lebih kurang sama. Allah kata faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Apa beza di antara dua kumpulan ini? Tadi ditanyakan apa beza dia. Pertama, kalau lihat kepada surah Az-Zumar ayat yang ke-22 tadi, orang yang Allah berikan kecerahan untuk beramal dengan amal yang sebenar, mereka akan merasa kelapangan dada kerana mengikuti agama Islam. Tetapi orang yang tidak mengikuti panduan yang telah kita nyatakan tadi, mereka akan berada dalam kesesatan. Itu ayat surah Zumar 22. Tapi yang lebih dahsyat lagi, ayat yang ke-125 surah Al-An'am tadi kan, siapa-siapa yang Allah berikan petunjuk untuk dia ni dapat ikut betul-betul tuntutan Islam,
apa yang diperbuat akan melegakan hati dia. Lapang, tenang hati dia. Allah. Tapi siapa-siapa yang berbuat sebaliknya, Allah kata, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Jiwa dia akan terasa sempit. Buat baik, nampak macam buat baik, tapi kenapa jiwa saya tak tenang? Itu bahaya. Allah Ta'ala alam. Masya-Allah, sangat jelas dan mantap penjelasan Ustaz. Jadi kita kena ingat, jangan pernah takut untuk kita melakukan amal ibadah. Yang penting kena ingat dua rukun tadi tu berkenaan dengan niat yang betul dan ikut panduan syarak. Kerana kita kena ingat matlamat kita hidup di atas dunia ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada aku semata-mata. Daripada surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 ini jelas bahawa hidup kita di atas dunia ini hanyalah tidak lain tidak bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasa riak, cepat-cepat istighfar. Moga-moga dengan istighfar kita itu akan memberikan kita keikhlasan dalam hati kita untuk melakukan amal ibadah. Jadi tuan-tuan dan juga ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak berehat seketika. Pelbagai lagi perkongsian menarik yang akan kita kupas selepas ini. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bagi para penonton yang baru saja menyaksikan program kita pada pagi ini, saya nak ingatkan topik yang sedang kita bincangkan pada pagi ini di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, iaitu berkenaan dengan tafsir dan taranum surah Fatir ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11. Baik, tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk tadabbur bagi ayat yang ke-9. Ustaz, silakan. Kita dalam apa pun yang kita perbuat, kita tahu matlamat yang terakhir yang kita akan pergi kepadanya itulah akhirat. Antara itulah dalam penceritaan sebelum daripada ini, bila sebutkan tentang amal yang buruk, amal yang baik, perhitungannya itu bukan lagi pada pandangan mata manusia ataupun penghargaan ataupun sebaliknya daripada sisi manusia. Sebaliknya ialah ganjaran yang tersedia di akhirat daripada azab ataupun pahala yang berupa kita kata syurga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka dalam kita berbicara tentang balasan akhirat ini, timbul satu permasalahan dalam kalangan orang-orang yang terdahulu, iaitulah bagaimana kami hendak mempercayai wujudnya kebangkitan semula bagi manusia ini. Maka perkara inilah Allah Subhanahu wa taala hidangkan kepada kita jawapan yang sangat-sangat mudah. Apa yang dapat kita lihat daripada fenomena alam yang berlaku sekitar kita, menerusi Allah menyatakan dalam ayat yang ke-11 ini, ayat yang ke-11 Allah sebutkan berkenaan tentang ayat yang ke-9 bahawasanya Allah yang telah pun mengutuskan yang namanya tiupan-tiupan angin, satu benda yang istimewa dalam pilihan Al-Quran terhadap kalimah-kalimah tertentu tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan juga puan-puan perasan kita cuba kumpulkan kalimah ar-riyah dalam Al-Quran, ianya membawa maksud yang baik. Ar-riyah ini adalah plural bagi angin, plural ataupun kata jamak bagi angin, kata banyak bagi angin, angin-angin lah So biasanya kalau kita bertemu dengan kalimah ar-riyah, ianya membawa maksud yang baik. Tetapi kalau kita bertemu dengan angin yang tidak dipluralkan, yang tidak dijamakkan, yang tidak digandakan, satu angin, ar-rih, rihan asif, biasanya maksud yang berkenaan tentang ayat tersebut adalah maksud yang buruk, cerita tentang azab dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dalam konteks ayat ini, Masya Allah, ayat yang ke-9 ini, Allah menceritakan bagaimana Allah mengutuskan angin-angin yang baik sehingga ianya membentuk satu fenomena yang disebutkan sebagai kondensasi. Kalau kita belajar tentang bagaimana turunnya hujan, bermula daripada tiupan bayu yang kemudian yang akan menguapkan air yang akan naik ke atas, semuanya memerlukan beberapa angin yang datang daripada
sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagi menyempurnakan proses kondensasi tersebut, sehinggalah turunnya hujan. Dengan turunnya hujan tersebut, apa yang dapat kita lihat dalam fenomena alam kebiasaannya, bahawasanya bumi itu akan kembali subur, hidup daripada kegersangan yang mungkin menimpa sebelum daripadanya. Mana-mana tanah yang tandus, kalau disirami dengan hujan selepas daripada itu, subhanallah, ia akan kelihatan menghijau. Tuan-tuan yang pernah pergi ke tanah Arab, contohnya lewat waktu ini khususnya, tuan-tuan yang pernah pergi umrah, haji dan sebagainya, satu ketika dahulu kalau kita melihat kepada tanah Arab, ianya adalah tanah yang gersang, padang pasir yang tidak bertumbuhan. Tapi hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke sana, subhanallah, bumi yang terdapatan di tanah Arab hari ini, ianya menghijau seolah-olah kita berada di kawasan khatulistiwa, masya-Allah. Tapi Allah tunjukkan benda ni sebagai bukti untuk apa? Untuk manusia memahami bagaimana Allah boleh menghidupkan satu tanah yang kira-kiranya mati gersang. Dalam sekelip mata ia boleh tumbuh sejurus daripada turunnya hujan. Macam itulah sebenarnya manusia, tak kala mana mereka telah pun dimatikan oleh Allah untuk proses yang kedua, kematian yang kedua. Allah nak menghidupkan kembali manusia itu tidak terlebih sukar berbanding dengan apa yang telah pun Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kita kali yang pertama. Allah tunjukkan pada alam yang lain, pohon-pohon yang kita kata tak nampak rupanya, mati sebelum daripada tu, datang air, hidup. Allah. Manusia, Allah cuba perlu menyatakan kun, jadilah. Maka jadilah manusia, hiduplah semula manusia dalam keadaan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Banyak diceritakan tentang bagaimana keadaan manusia dibangkitkan. Antaranya kalau kita lihat dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-7, Allah kata khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Manusia akan bangkit pada hari kiamat seperti mana belalang yang bertebaran. Macam mana belalang berjalan? Kena buka National Geographic, kena buka rancangan-rancangan yang menunjukkan kepada pengenalan terhadap alam ini. Kita akan tahu kenapa dikatakan sekali manusia itu akan hidup seperti mana belalang yang bertebaran, kerana belalang ini kalau dia bergerak, dia akan bergerak satu hala. Masya-Allah. Yang keduanya dalam surah Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Manusia pada hari tersebut dikatakan akan menjadi seumpama kelkatu yang berterbangan. Allah. Nak kata kita akan pergi dalam keadaan kita masing-masing tak tahu hala tuju. Walaupun kita diarahkan untuk satu arah, tapi masing-masing kita tahu kelkatu kan. Waktu ketika mana dia nak menghurung ke arah mana-mana cahaya ataupun api, dia terbang tanpa arah. Ke sana ke sini, tetapi akhirnya dia akan pergi kepada satu tempat yang kita tahu penghujungnya, kalau na'udzubillah min dzalik, yang namanya orang-orang musyrikin, akan jadi kelkatu yang menyentuh akan api. Dia akan mati di ujung tersebut. So ini keadaan-keadaan manusia yang Allah ceritakan ayat yang ke-9 ni, tujuannya untuk bagikan kepada kita bukti yang saintifik, yang empirical, untuk kita nak mensabitkan bahawasanya kebangkitan semula manusia itu bukan benda yang mustahil. Betul Ustaz. Wallahualam. Masya-Allah. Jadi Ustaz, ramai antara kita yang memikirkan hidup mereka ni masih lama, masih panjang. Jadi dia orang nak enjoy dulu atas dunia ni. Nanti ibadah-ibadah dah pencen, nanti barulah ibadah, dah pencen nanti barulah datang masjid. Tapi sedangkan ramai yang tak tahu sebenarnya kita baru berada di fasa yang ketiga daripada 13 fasa. Daripada kita alam roh, kemudian alam kandungan, dan sekarang ini kita berada di alam dunia. Dan kita belum lagi lepas daripada alam kubur, kemudian alam kehancuran alam semesta, yakni kemudian hari kebangkitan, kemudiannya padang mahsyar, kemudiannya syafaat, kemudiannya hisab dan penyerahan catatan amal, kemudiannya mizan, kemudiannya telaga, kemudian baru ke titian sirat yang menuju kepada syurga dan neraka. Kita baru berada di alam yang ketiga. Bermaksud panjang lagi perjalanan kita. Jadi kita hidup atas dunia ni tak lama pun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sangat sekejap. Jadi penuhkanlah hari-hari kita dengan amal ibadah, kerana kita tak tahu tua atau muda, kecil atau besar, bila-bila sahaja Allah Subhanahu Wa Taala boleh ambil nyawa kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak meraihkan soalan daripada saudari Masrifah Nur Jamain berkenaan dengan ayat yang 9, ayat yang ke-9. Soalannya, bagaimanakah keadaan manusia pada hari kebangkitan kelak yang dikatakan seperti kupu-kupu yang berterbangan itu Ustaz? Adakah kerana ketakutan manusia sebegitu, takut dengan soal jawab bila menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, setiap nikmat yang diperolehi di atas dunia adakah akan ditanya dan diperiksa satu persatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih kepada saudari Masrifah Nur Jamain atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Tadi saya sempat memberikan sedikit pautan terhadap persoalan ini dalam bentuk
penceritaan bagaimana manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada sebutan Al-Quran seperti mana yang terkandung dalam surah Al-Qari'ah. Mungkin kalimah yang lebih tepat bukan kupu-kupu tetapi kelkatu. Disebutkan dalam istilahnya yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Tuan-tuan juga puan-puan boleh buka surah Al-Qari'ah, lihat pada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dan kita perhatikan terjemahan yang diberikan oleh para ulama tafsir. Antaranya tafsir Pimpinan Rahmat sendiri menyebutkan ianya adalah kelkatu. Kenapa kelkatu? Sebab saya sebutkan tadi, bila mana kita lihat pergerakan kelkatu itu sendiri tak kala mana dia menghampiri api ataupun cahaya, maka pergerakannya itu walaupun menumpu ke arah sesuatu tetapi pergerakannya sesama yang lain itu seolah-olah tidak ada pedoman. Tidak ada panduan. Tak ada panduan. Yang akhirnya manusia itu, minta maaf, akhirnya kelkatu tersebut akan menyentuh api yang akhirnya akan mematikan dia. Benar. Inilah satu keadaan kebangkitan manusia semula, selain daripada yang saya ceritakan tadi daripada surah Al-Qamar ayat yang ke-7, bahawasanya manusia akan dibangkitkan seperti mana belalang. Belalang, kalau kita lihat belalang dalam jumlah yang banyak, kita jarang menemuinya di sini, tapi kalau bagi negara-negara seperti mana Afrika dan sebagainya, mereka ada musim dinamakan musim datangnya belalang yang belalang juta betul. Masya-Allah, banyak, dan kemudian dia akan bergerak satu hala. Sekali dia datang tu dia akan meragut semua hasil tanaman yang memusnahkan seluruh tanaman manusia. Tapi begitulah keadaan manusia bangkit pada hari kiamat. Tuan-tuan buka ayat ke-7 surah Al-Qamar. Puan-puan juga begitu, pasti akan menemui apa yang dimaksudkan di sebalik dua perbandingan yang diberikan kepada kita. Tapi bukanlah kita kata kita bangkit as a kelkatu ataupun as a belalang tadi kan. Tapi kita akan bangkit sebagai seorang manusia, cuma tingkah laku kita menyerupai tingkah laku kedua makhluk tadi. Wallahu taala alam. Masya-Allah, sangat cantik jawapan ustaz. Jadi ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita telah pun berada di penghujung siaran TV3, namun jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru di TV9. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan berbaki masa lebih kurang 30 minit lagi di siaran TV9. Dan Alhamdulillah juga pada hari ini kita sedang membincangkan tentang topik berkenaan dengan tafsir dan tarannum surah Fatir ayat yang ke-7 sehinggalah ayat yang ke-11. Dan kita sudah memasuki ayat yang ke-10 bagi slot yang kali ini. Jadi kita nak terus kepada mukadimah ataupun tadabbur berkenaan dengan ayat 10 daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Kita tahu bila mana kita kembali ke akhirat, pastilah akhirat itu tempat pembalasan yang kita harapkan. Di situlah akan terletak keputusan yang sebenar sama ada kita akan menjadi mulia ataupun hina. Benar. Dunia ini kalaupun kita mulia, kita belum tentu mulia yang sebenar-benarnya di akhirat. Begitu juga sebaliknya, telah pun ditunjukkan bukti-buktinya menerusi apa yang telah pun dimiliki oleh orang-orang yang dilihat berjaya di dunia daripada sudut kemuliaan-kemuliaan yang mereka dapat kecap, contohnya macam Firaun, macam Haman, macam Qarun. Di sisi masyarakat mereka satu ketika dahulu mereka dilihat sebagai orang yang mulia kerana memiliki kekuasaan, kerana memiliki harta kekayaan dan sebagainya. Tetapi kesudahannya, apa yang telah Allah hinakan mereka itu akan memberikan kehinaan yang sebenar di akhirat. Maka lantaran itulah Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-10 ini menjelaskan kepada kita, kalau betul hidup kita di dunia ini hendak mencari mulia. Siapa yang tak nak mulia? Da'i Fahmi pun nak mulia, saya sendiri pun nak mulia. Tapi jangan sebab kita hendak mengejar kemuliaan itu sampai kita mengetepikan apa yang sebenarnya erti mulia dalam hidup kita. Antaranya mengetepikan kehendak Allah dan juga kehendak Rasul. Asalkan orang suka dengan saya akan buat apa sahaja. Jangan begitu kan. Dunia media masa ni kan, tuan-tuan nak saya buat apa? Nak saya berjoget, saya berjoget. Asalkan korang suka. Jangan. Allah tak suka macam tu. Kalau kita betul-betul nak mulia, Allah kata, carilah kemuliaan apa yang telah pun Allah sediakan untuk kita. Siapa yang akan mulia? Orang-orang yang berbuat amal saleh lagi ikhlas dalam amalan dia. Bila masa benda tersebut akan dilihat sebenar-benarnya, sewaktu kita memulakan perjalanan kita di akhirat. Kita tengok orang-orang yang dimatikan oleh Allah dengan husnul khatimah kan. Allahu Akbar. Sahabat saya sendiri, Dr. Sabri nama dia.
beberapa bulan yang lalu kan, ataupun beberapa bulan yang lepas ni, waktu tengah berkuliah tuan-tuan ni, subhanallah, baru menyebutkan cerita tentang akhirat, cerita tentang hujung kehidupan. Tengah-tengah berkuliah, tiba-tiba terlentuk sebut nama Allah. Tidakkah itu satu keadaan yang mudah-mudahan kita bersangka baik atasnya, iaitulah Allah nak tunjukkan kemuliaan. Sebelum sempat berpindah ke alam akhirat lagi Tuhan nak tunjuk mulia. Tapi bayangkan, na'udzubillahi min dzalik, kalau kita melihat kehidupan yang sebaliknya, orang kata mati di mana tu? Mati dalam keadaan menghisap dada, mati dalam keadaan belum berharam, mati dalam melakukan maksiat kepada Allah. Agak-agak kemuliaan yang bagaimana hendak kita tempa begitu. Kawan-kawan mungkin bersorak waktu kita melakukan perbuatan tersebut, tapi adakah saat kita dipisahkan nyawa kita pada waktu tersebut, kawan-kawan itu juga akan bersorak memuliakan kita? Pasti setiap mata yang memandang, na'udzubillahi min dzalik, akan melihat dengan penuh kehinaan. Maka lantaran itulah Allah peringatkan kepada kita, hidup kena cari mulia apa yang telah Allah sediakan bagi kita terlebih dahulu. Bagaimana cara dia? Amal-amal saleh yang dinyatakan selepas daripada tu dalam ayat ni dikongsikan kita apakah jalan untuk mencari mulia tersebut. Wallahu taala. Allah akbar. Baik Ustaz, melalui penjelasan Ustaz tadi tu, saya teringat satu trending yang sekarang ni memang tengah viral. Di satu aplikasi namanya TikTok. Jadinya aplikasi ni, TikTok ni sebenarnya dia boleh bawa kebaikan dan juga keburukan. Tapi ada satu trending ni Ustaz berkenaan dengan, kalau Ustaz pernah dengar, trending NPC. First time dengar. NPC yang mana dia buat apa sahaja untuk mendapatkan gift. Okey. Buat saja gift, dan juga orang kata gift tu ada duit. Iya. Jadi apakah hukumnya Ustaz? Ya. Adakah dibolehkan berbuat sedemikian ataupun tidak? Ada yang buat konten joget-joget, ada yang make up dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Berbaluikah kita menjual akhirat kita untuk dunia kita yang terlalu kecil? Habuan gift yang kita terima walaupun nampak wow, paus keluar, singa keluar, contohnya lah. Ini orang yang bermain dengan TikTok, dia tahu lah istilah-istilah ni kan. Tapi berbaluikah kita dengan apa yang bakal kita jengah satu ketika nanti? Waktu kita berdiri di hadapan neraka Allah satu ketika nanti, adakah sekalian daripada habuan-habuan itu dapat menyelamatkan kita? Kita bukan kata nak mencaci, nak menghina sesiapa, tidak. Tetapi kita harap penyataan ini memberikan keinsafan kepada semua daripada kita. Ruangan TikTok adalah ruangan yang sangat-sangat baik, dan saya sendiri alhamdulillah adalah pengguna TikTok. Tapi bukanlah saya yang buat live, tidak. Tapi saya sukakan kepada perkongsian-perkongsian yang baik-baik, yang ringkas-ringkas. Orang-orang zaman sekarang tak suka perkongsian yang panjang-panjang macam kita kata cakap panjang-panjang kan. Tapi dia suka perkongsian-perkongsian yang ringkas, yang dikongsikan paling lama pun 1 minit, 2 minit, 3 minit kan. Itu dapat mereka ambil pelajaran daripadanya. Tetapi siapa yang memilih jalan yang sebaliknya? Semata-mata untuk mendapatkan habuan dunia yang tak sebesar mana pun sebenarnya, ianya tak berbaloi tuan-tuan. Pendek kata, janganlah buat macam tu. Pilihlah jalan kebaikan. Pasti tetap ada habuan. Sebab orang-orang yang baik-baik, dia pasti akan pilih yang baik-baik. Saya tengok ada juga rakan-rakan kita yang berkongsi kebaikan, orang bagi gift juga. Dan itu insya-Allah benda-benda yang halal. Sebab apa? Sebab dia berkongsi kebaikan dan orang memberikan hadiah atas kebaikan yang dia buat. Tapi kalau kita berkongsi keburukan, orang pula ikut kita, nanti jadi MLM pula. Apa dia? MLM dosa. Orang pula tiru. Best lah dia dapat pergi banyak-banyak. Aku tak sebut tiru benda. Tiru apa? Tiru benda tak baik. Tapi kalau kita share benda baik, orang kata, dia buat benda baik pun orang dapat, orang bagi gift, dapat habuan. Saya nak ikutlah dia untuk kongsi kebaikan. Tak apa. So kita dapat, bukan dekat habuan dunia, habuan akhirat pun kita dapat. Betul. Pilihlah antara dua. Ikut trend tu boleh, tapi pastikan trend tu sama ada ikut syarak ataupun tak. Kadang-kadang orang nak bagi konten sekadar nak hiburan, tapi hiburan yang tidak memberikan sebarang faedah, tidak memberikan sebarang pahala, malah hiburan tu menjadi satu saham dosa buat kita pula. Kita nak terus meraihkan soalan daripada saudari Ruby. Saudari ke saudara? Saudari Ruby Abu Bakar. Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz dan Da'i. Ayat yang ke-10. Apakah amal kebajikan yang disebut di dalam ayat ini dan mengangkatnya? Dan siapakah orang-orang yang merencanakan kejahatan akan mendapat azab yang sangat keras daripada Allah Subhanahu wa taala? Mohon ulasan Ustaz. Terima kasih kepada Ruby Abu Bakar Ruby atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Fadil Ustaz. Silakan. Kalau kita lihat bagaimana Allah telah pun menuntun kita, menunjukkan kita bagaimana untuk kita dapatkan kemuliaan daripada sisi Allah. Allah kata, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Ada dua jalan yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kita kemuliaan, iaitulah kata Allah, kepada Allah yang kita carikan kemuliaan tadi, hendaklah kita sampaikan dalam bentuk zikir-zikir yang baik. Al-kalimut tayyib ini, kata para ulama,
iaitulah zikir-zikir yang baik, selawat-selawat kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan istighfar kita. Ucapan-ucapan yang baik ini adalah satu daripada konten yang akan memberikan kita kemuliaan. Tetapi ianya perlu disempurnakan dengan amal saleh yang ditanyakan tadi oleh saudari kita tadi. Apa yang dimaksudkan dengan amal saleh di sini? Kata ahli tafsir, iaitulah menunaikan kewajipan-kewajipan yang telah pun ditentukan oleh syarak kepada kita. Tak nak kita kata zikir banyak tapi sembahyang tak jadi. Betul. Sebab itulah kita lihat dalam susunan ayat ni Allah kata ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'u. Bagaimana kita nak pastikan zikir-zikir kita, selawat-selawat kita, istighfar kita itu sampai kepada Allah? Kata ahli tafsir, kita boleh buka antara tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahawasanya yang akan mengangkat kalimah-kalimah yang baik yang keluar melalui mulut-mulut kita, iaitulah pada penunaian kewajipan-kewajipan kita. Bila mana kita tunaikan kewajipan kita, kita salat, apa yang berada di waktu yang sebelum daripada salat tersebut, daripada kalimah-kalimah yang baik, zikir-zikir kita akan diangkat bersekali dengan amal saleh tadi, iaitulah kewajipan yang kita tunaikan. Tapi kalau kita kata kita tak salat, zikir 100,000 kali pun, ia tetap akan tertinggal di bumi kerana kewajipan yang utama itu tidak tertunai. Tiang tu tak ditegakkan. So di sini maksud amal saleh dalam ayat ini iaitulah menunaikan kewajipan-kewajipan yang telah pun difardukan kepada kita. InsyaAllah sekalian kebaikan-kebaikan yang lain yang kita buat akan diangkat bersama dengan kebajikan tersebut untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Mak Etun. Soalannya, ayat yang ke-10 surah Fatir. Ingatan dari Allah untuk hamba-Nya. Bagaimana di sebaliknya yang merancang kejahatan? Adakah mereka mendapat azab lagi berat yang akan diterimanya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih saudari Mak Eton atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Fadil Ustaz. Orang nak syurga, dia akan merancang jalan-jalan ke syurga. Dia akan merancang untuk bagaimana dia dapat berpeluang untuk berbuat kebaikan. Contohnya hari ini, agak-agak apa kebaikan yang saya boleh lakukan. Tengok dekat poket dia ada duit, sedekah. Tengok kepada masa dia lapang, saya berikan bantuan kepada orang yang memerlukan. Tengok diri yang gagah macam Da'i Fahmi kita ni, insya-Allah saya tolong orang-orang yang lemah. Setiap satu peluang kebaikan itu akan dikejar oleh orang-orang yang berkehendakkan kebaikan dalam hidup dia. Tetapi bagi mereka yang merencana untuk berterusan dalam keburukan, walladzina yamkuruna sayyi'at, orang-orang yang mereka itu merencana untuk berbuat keburukan dalam keadaan orang lain telah pun berlumba untuk berbuat kebaikan, Allah peringatkan perlombaan itu tak akan membawa mereka ke mana-mana melainkan azab yang perit menanti mereka, wal a'yadzu billah. So hidup ini adalah hidup untuk kita mencari kebaikan, berlumba untuk menyumbang kebaikan itu buat diri dan juga yang lain. Jangan sesekali fikir untuk berbuat jahat. Pasal apa? Sebab hidup ini hidup yang sementara. Benar. Peluang yang diberikan, walaupun ada kehidupan yang kedua, tetapi kehidupan yang kedua itu bukan lagi peluang untuk mengaut segala pahala ataupun ganjarannya. Ialah masa untuk dibalas segala apa yang diperbuat dalam hayat yang pendek ini. Umur umat Nabi Muhammad antara 60-70 tahun saja, tuan-tuan. Rugi kalau dibazirkan, disibukkan akal kita yang sudah sedia sibuk dengan berencana untuk berbuat jahat. Fikirlah untuk berbuat baik tiap-tiap hari. Sekalipun Nabi kata, kamu hanya hadir di hadapan orang dengan bermanis muka. La takhiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi talqin, kata Nabi. Jangan kalian mempelecehkan sebarang amal yang kecil macam mana sekalipun kamu hadir di hadapan kawan-kawan kamu, saudara-saudara kamu dengan wajah yang manis. Kalau wajah yang manis itu kita dah pamerkan, pastilah selepas tu dia akan menuruti dengan amal-amal yang baik. Tapi mula-mula datang dengan muka masam, nak bagi salam, confirm tak ada dah. So, mulakan dengan amal-amal yang kecil, rencanakan ia sampailah kita dapat mencapai syurga Allah yang besar, insya-Allah. Masya-Allah. Jadi Ustaz, biasanya kita nak buat satu ibadah, senang, nak buat ibadah senang, tetapi yang susahnya nak istiqamah tu. Betul. Istiqamah ni yang susah nak kita pupuk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perlu kita pupuk istiqamah dalam diri walaupun sekecil-kecil amalan, tapi kalau kita mampu istiqamah, insya-Allah pahala kita Allah akan kurniakan berganda-ganda, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru dengan topik kita pada pagi ini, tafsir dan taranum surah Fatir ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11. Baik, kita tak nak membuang masa lagi. Kita nak terus masuk ke ayat yang terakhir untuk topik kita pada pagi ini, iaitu ayat yang ke-11. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menerangkan penerangan. Sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang bukan kemungkinan lagi, kepastian bahawasanya kita pasti akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dialah yang telah menciptakan kita daripada seawal waktunya, sewaktu kita mula-mula asalnya tiada. Betul. Kemudian Allah adakan kita bermula daripada Allah Subhanahu Wa Taala berikan pencantuman benih di antara lelaki dan juga wanita, sperma dan juga ovumnya. Kemudian Allah bentuk kita menjadi satu makhluk yang sempurna sehinggalah kita dilahirkan di dunia. Kesemua perkara inilah merupakan perkara yang kalau kita renungi, ia yang akan memberikan kita keinsafan bahawasanya hakikat kiamat, salah satu daripada kejadian yang akan berlaku iaitu kebangkitan semula manusia, ia bukanlah perkara yang susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang melihat proses kejadian manusia daripada bermula, kita kata daripada setitis air mani yang bercampur dengan telur wanita berubah menjadi embrio, fetus, sampailah kepada janin sebagainya. Kalau kita lihat dokumentari berkenaan perkara ini pun kita ada geling kepala, subhanallah, tidak ada mana-mana manusia yang mampu untuk merencana membuat sedemikian rupa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Berkuasa satu-satunya. Maka pastilah kejadian semula manusia akhirat kelak nanti tak susah pun. Kalaupun orang tak percaya, kita kata biarkanlah dia tak mampu nak mencerap apa yang dia dapat lihat daripada kejadian manusia itu sendiri. So di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebagai peringatan kepada kita bahawasanya hayat kita ni macam yang sebutkan tadi, bukan umur yang selama-lamanya. Betul. Sebaliknya ia umur yang telah pun ditentukan bagi kita. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Apa yang telah pun Allah tuliskan dalam suratan takdirnya, itulah yang akan berlaku dalam kehidupan kita, sehinggalah perkara ini Allah pertegaskan di hujung tersebut, inna dzalika 'alallahi yasir. Semua benda tentang kejadian manusia, mati hidup ni benda yang kacang bagi Allah Subhanahu Wa Taala, senang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, sangat baik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita, daripada Intan Zurina Abdul Razak. Soalannya untuk ayat yang ke-11, Al-Quran banyak menyatakan asal kejadian manusia adalah daripada tanah dan seterusnya air mani dikandung sang ibu. Soalan saya, apakah pandangan Islam terhadap percubaan dan perkembangan manusia klon? Terima kasih kepada Intan Zurina Abdul Razak atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Fadhil Ustaz. Kalau kita lihat perkara ini telah pun alhamdulillah para mufti kita telah pun memberikan perhatian yang khusus daripada seawal tahun 2000 lagi. Dan kalau kita lihat antara fatwa yang telah dikeluarkan, iaitu sekitar tahun 2003, Fatwa Negeri Selangor. Kalau kita rujuk, telah pun diwartakan pandangan-pandangan berkenaan tentang isu pengklonan ini. Dalam istilah Islam disebutkan sebagai istinsakh. Istinsakh ni apa dia? Klon. Dalam Islam, pengklonan manusia adalah sesuatu yang dilarang. Haram hukum dia. Jelas, mufti kita telah pun memberi fatwa haram. Kenapa? Sebab antara sebab-sebab yang diberikan iaitulah kita dilarang daripada mengambil kerja Tuhan. Pengklonan ni seolah-olah kita cuba nak mencabar kejadian yang Tuhan tentukan, ianya adalah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu dan ayah kita pun tidak ada campur tangan pada kejadian kita, maka siapa orang lain nak campur tangan pada kejadian kita? Betul ke mak ayah kita tak ada campur tangan dalam kejadian kita? Betul. Mereka hanya menjadi penyebab. Apa bukti dia? Kalaulah setiap mak ayah ada campur tangan, mesti setiap mak ayah nak jadikan anak dia tu hidung mancung, mata biru contohnya kan. Tapi kita tahu mak ayah pun sekadar mampu untuk berusaha, selebihnya Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurus kejadian manusia daripada seawal pembentukan sel yang pertama sehinggalah kepada keluarnya manusia itu ke dunia. Yang keduanya, bila mana kita melakukan proses pengklonan, ia dilihat sebagai cuba untuk mengubah sunnatullah terhadap kejadian manusia. Bahawasanya ianya berlaku melalui proses yang namanya persenyawaan di antara lelaki dan juga perempuan, adanya hubungan sosial yang berlaku di antara lelaki dan juga perempuan. Kalaulah ia dilakukan di luar daripada sunnatullah tersebut, apa jadi kepada kehidupan manusia? Saya ni nak anak tapi saya tak nak kahwin contohnya kan. Agak-agaknya adakah benda itu akan berlaku? Maka apa akan jadi kepada kehidupan manusia? Sudah tidak ada lagi daya tarik di antara lelaki dan juga perempuan, sebab masing-masing boleh mencapai matlamat mendapatkan anak tanpa menerusi sunnatullah yang telah Allah tentukan. Adanya pernikahan, adanya kekeluargaan, adanya sosial masyarakat, ekonomi dan sebagainya di sana. Kesemuanya akan menyebabkan dunia ini kacau bilau.
maka lantaran itulah Islam melihat bagaimana sudut pandang dekat ataupun jauh tidak mengharuskan keadaan ini diharuskan bagi masyarakat kita Muslim khususnya, dan sememangnya ia satu perkara yang dilarang daripada sudut syarak. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, jadi Ustaz bercerita tadi adalah klon untuk manusia, fatwa telah dikeluarkan adalah dilarang. Tetapi baru-baru ni Ustaz di Rusia, saintis di Rusia dia telah berjaya orang kata menemui satu orang kata formula untuk klonkan daging ataupun steak. Adakah ini dibolehkan bagi makanan? Perkara ini perlukan perbincangan yang telah pun dikeluarkan oleh para ulama berkenaan tentangnya, sesuatu yang menyalahi sunnatullah itu secara umumnya. Perkara ini perlu pergi kepada perbincangan yang lebih mendalam tentangnya, dari mana sumber daging tersebut, adakah ianya benar sebagainya, bagaimana proses penyembelihan dan sebagainya. So perkara ini kalau sekadar kita kata macam di Malaysia pun kita ada golongan vegetarian. Betul. Yang cuba untuk tukarkan bahan-bahan vegetarian dirasakan seolah-olah seperti mana daging. Tetapi itu bukan kita kata klon tapi ada yang cuba untuk nak bentuk, saya dipahamkan begitu. Wallahu taala alam, perkara ini perlu rujuk kepada pihak yang lebih berautoriti untuk menjawab tentangnya. Saya tidak pergi kepada perkara ataupun persoalan tersebut untuk waktu ini. Wallahu taala alam. Masya-Allah. Baik Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak meraihkan soalan seterusnya daripada Muhammad Faizal bin Ahmad. Berdasarkan ayat yang ke-11, adakah ayat ini boleh kita kaitkan dengan nama Allah Al-Musawwir yang bermaksud yang maha membentuk, menciptakan makhluk termasuk manusia dalam pelbagai rupa dan bentuk supaya kita berfikir akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Masya-Allah, bagus saudara Faizal kita ni kan segera dia nampak Allah Subhanahu wa taala di sebalik penciptaan manusia. Bagi setengah manusia kadang-kadang dia tak nampak. Betul. Dia nampak mak ayah, bukanlah kita nak menafikan peranan sumbangan mak ayah dalam kelahiran kita ni. Tetapi kita tahu setiap daripada pemerhatian kita terhadap alam ini sepatutnya menyampaikan kita kepada pencipta yang agung, itulah Allah Subhanahu wa taala. Terus pula disebutkan nama Allah, satu daripada nama Allah Al-Musawwir, yang mereka bentuk ataupun yang membentuk tubuh manusia ini sehinggalah sempurna kejadiannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia ini sebaik-baik kejadian. Hebatnya bagaimana Allah ciptakan hidung kita tu tak lubangnya tu terpacak ke atas tapi ianya jatuh ke bawah, taklah masuk air hujan dalam hidung kita ni kan. Contohnya setiap letak duduk batang tubuh kita ni Allah buat dia punya simetrinya itu sempurna. Masya-Allah. Tetapi sebenarnya apa yang berkaitan dengan penciptaan manusia bukan takat melibatkan Al-Musawwir. Nama-nama Allah yang lain yang menggambarkan tentang penciptaan manusia itu ada kaitan dengan nama-nama tersebut, antaranya Al-Muhyi yang menghidupkan, Al-Mumit antaranya Al-Khaliq, Ar-Razzaq. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan petunjuk bahawasanya dialah yang berkuasa ke atas setiap daripada hamba-hambanya. Kalau kita sebutkan perkara ni waktu kita mengungkapkan puji-pujian kita pada Allah, contohnya kita baca Asmaul Husna kan, itu puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situlah kita akan memanjatkan doa-doa kita sewaktu kita merenung diri kita ni, tengok jari jemari kita, dalam hati kita lihat subhanallah sempurnanya tubuh kita. Tinggal lagi kita kata kita nak tubuh yang sempurna ini yang disempurnakan dengan akhlak yang mulia. Contohnya benar. Doa kita kan, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khulqi. Kalau daripada bacaan doa kita Allahumma tu kita boleh gantikan Allahumma ya musawwir, Allahumma ya muhyi, Allahumma ya mumit, Allahumma ya khaliq, Allahumma ya razzaq, kama hassanta khalqi fahassin khulqi. Kita boleh masukkan nama-nama tersebut dalam doa-doa kita seperti mana tuntutan yang telah pun Allah nyatakan kepada kita dalam firman-Nya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah Taala itu nama-nama yang sangat-sangat baik, dan tanggungjawab kita terhadap nama-nama tersebut selain daripada kita mengungkapkannya, kita hendaklah berdoa kepada Allah dengannya. Itu yang perlu kita buat. Penjelasannya sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi Ustaz mungkin boleh berikan kami sedikit kesimpulan berkenaan dengan topik kita pada pagi ini, iaitu berkenaan tafsir dan taranum surah Fatir ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11. Kesimpulan daripada perbincangan kita pada pagi ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan panduan kepada kita bagaimana untuk menjadi manusia yang mulia. Manusia yang mulia ialah manusia yang ikut Allah, ikut Rasul, bukan ikut syaitan. Macam mana nak mencari mulia? Carilah dengan jalan yang telah pun ditunjukkan oleh Allah, kerana kesudahannya kita bukan lagi akan kembali kepada manusia yang kita harapkan sesuatu daripadanya, tetapi kita akan kembali kepada Allah dengan
tibanya kiamat satu masa nanti. Bagi mereka yang mungkin ada keraguan terhadap kiamat, perhatikanlah kejadian kita, pasti akan menginsafkan kita bahawasanya kejadian kembali kita satu masa nanti bukan perkara yang sukar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Jadi Ustaz, untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, mungkin Ustaz boleh membacakan doa ringkas bagi memberkati, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم من كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad atas penjelasan dan juga penerangan berkenaan dengan topik kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada para penonton kerana sudi bersama-sama dengan kita di dalam program seperti biasa Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.